majlis kita untuk kita muzakarah. Jadi sambung kitab Jami' Tirmizi, sambung kitab Zuhud, masuk bab baru dah. Hadis 2304 kitab Zuhud. Wa bi sanadil muttasil minna ila al-imam al-umam al-hafiz al-Hujabi Isa Muhammad ibn Isa bin Sawra at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala qala kitab Zuhud an Rasulullah SAW. Kitab Zuhud. Jadi bila kita masuk kitab Zuhud ni, paling mudah kita dengar aja, bukan dengar, maksudnya dekat hadis-hadis kitab Zuhud ni kita jangan, kalau macam tak kena dengan hati kita, kita tak payah takwil macam tu, tak payah kias sebagai semua, ikut aja. Macam tu dia kitab Zuhud macam tu. Kita akan jumpa benda-benda yang Zuhud. Jadi kita tak, aku nak pakai macam ni, tak payah. Kita dengar aja, betul. Harap boleh amal, macam tu saja. Jadi kitab Zuhud tak perlu kepada kias takwil semua tu. Sebab dia Zuhud ni dia tak apa nak kenal dengan hati kita kan. Jadi tak perlu pada kias lah, dengar saja cukup. Takut kita tersalah kias, tu jadi macam syaitan tu. Ana khairum minhu khalaqtahu. Kitab Zuhud. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu sihhati wal faragh ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Bab sihat dan waktu free ni ialah dua nikmat yang manusia, kebanyakan manusia kena tipu daripadanya. Wa bi qala hadatsana Salih bin Abdullah wa Suwaid ibn Nasr qala Salih qala hadatsana wa qala Suwaid qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak an Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind an abihi an ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فرفعه وأوقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. Bab pada sihat dan waktu free itu ialah dua nikmat yang tertipu dengan dia ramai manusia. Abdullah bin Mubarak daripada Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind daripada ayah dia daripada Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang tertipu padanya kebanyakan manusia. Apa? Sihat dan waktu luang. Waktu lapang. Waktu luang. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, apa? Waktu sihat dan waktu lapang. Jadi makna dia kat sini, sihat dan lapang ni, dua waktu ni manusia tak tahu kadar dia. Jadi manusia biarlah, la yaktasibun, tak beramal, leka. Sehinggalah bila mana manusia tu dah tahu, dah mati, baru dia tahu. Dia tad'i a'marihim, dia mensia-siakan umur dia. Tak kisahlah tak mati lagi pun, bila mana dah hilang nikmat sihat dan hilang waktu nikmat waktu lapang ni, pada tu manusia akan tahu betapa berharganya nikmat ni. Macam tu. Macam mana macam ayat Quran, surah At-Taghabun ayat 9. Dzalika yaumut taghabun. Surah At-Taghabun ayat 9. Dzalika yaumut taghabun. Pada hari itulah masing-masing nampak kerugiannya. Babu man ittaqal maharima fa huwa ab'adun nas. Bab menjauhi benda yang haram tu ialah seabid-abid manusia. Sesiapa yang menjauhi benda yang haram, dia itu ialah seabid-abid manusia. Wa bihi qala hadatsana Bishr ibn Hilal as-Sawwaq al-Basri qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman an Abi Tariq an al-Hasan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu anni haula'il kalimah fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. فقال أبو هريرة فقلت يا أنس يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن أبعد الناس وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لا يسمع من أبي هريرة شيئا. هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قال لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قال ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Bab sesiapa yang menjauhi perkara yang haram, dia itu ialah seabid-abid manusia. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang nak ambil daripada aku ni kalimah ni, lepas tu dia nak beramal dengan dia, ataupun dia nak ajar orang lain supaya orang lain boleh beramal dengan dia. Lepas tu Abu Hurairah kata, saya ya Rasulullah. Lepas tu Nabi pegang tangan Abu Hurairah, Nabi baca 5 kalimah. Apa? Ittaqil maharim, jauhilah perkara yang haram, nescaya kamu ni ialah seabid-abid manusia. Kamu redalah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, nescaya kamu ni adalah sekaya-kaya manusia. Kamu buat baiklah kepada jiran kamu, nescaya kamu ni adalah mukmin. Kamu sukalah kepada manusia apa yang kamu suka untuk diri kamu, nescaya kamu ni adalah muslim. Dan jangan banyak gelak, sesungguhnya banyak gelak tu mematikan hati. Okay, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, siapa yang nak ambil pada aku 5 kalimah, lepas tu sama ada dia beramal dengan dia ataupun dia ajak orang lain beramal dengan 5 kalimah tu. Abu Hurairah berkata, saya. Rasulullah SAW kata, maka Rasulullah SAW ambil tangan dia, lepas tu Rasulullah SAW baca 5 ni ayat. Jauhilah perkara yang haram, nescaya kamu ni ialah seabid-abid manusia. Kamu redalah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kamu, nescaya kamu ni sekaya-kaya manusia. Kamu buat baiklah kepada jiran kamu, nescaya kamu ni orang mukmin. Kamu suka kepada manusia apa yang kamu suka untuk diri kamu, nescaya kamu ni adalah muslim. Jangan gelak banyak, kerana sesungguhnya banyak gelak tu akan mematikan hati. Yang keempat, cinta orang lain. Yang kelima, jangan gelak. Yang keempat tadi, cintai orang lain. Ada cintai orang lain kat sini. Wa'ah bin nas. Maksudnya kamu sukalah kepada manusia seperti mana apa yang kamu suka untuk diri kamu. Kalau kita suka kita dapat apa, kamu kena suka orang dapat macam tu juga. Kalau kita tak suka orang marah kita, kita jangan marah orang. Macam itulah mudah-mudah. Okey, dekat sini ni tengok dekat tu, fayamalu bihinna au yu'allim. Ada lafaz au tu. Kamu beramal dengan dia ataupun kamu ajar orang lain yang beramal dengan dia. Okey. Dia dalam bahasa Arab, au ni mazhab pertama, au ni ialah au bermakna waw. Au ni maksud dia atau, tapi au dekat sini dengan makna waw, dan. Dia boleh. Au bermakna waw. Tak pelik, bahasa Arab memang banyak macam tu. Fayamalu bihinna au yu'allimu may ya'malu bihinna. Kamu beramal dengan 5 kalimah tu, dan kamu ajar orang yang beramal, orang lain supaya beramal dengan dia. Itu au dengan makna waw. Sebab apa dia pakai au dengan makna waw? Sebab dalam surah As-Saffat, surah As-Saffat, dalam surah As-Saff ayat nombor 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat nombor 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kerana apa kamu kata perkara yang kamu tak buat? Wahai orang yang beriman, sebab apa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Maksudnya kalau kita nak cakap satu benda, kita kena buat dulu. Sebab tu au kat sini dengan makna wow. Kamu buat dan kamu ajar orang lain. Itu tu pendapat pertama. Pendapat kedua pula, au dekat sini, au biasa itulah au dengan makna atau. Maksudnya kalau kamu tak boleh buat, kamu ajar orang lain. Itu pendapat nombor 2. Mana dalil bagi pendapat nombor 2 ni? Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad hadis riwayat Ahmad, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak orang yang menyampaikan fiqh kepada orang yang lebih pandai fiqh daripada dia. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu.
banyak orang yang menyampaikan fiqh tu sampai kepada siapa? Ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih pandai fiqh daripadanya. Maksud dia ni dia tahu satu hadis tapi dia tak berapa nak pandai sangat buat keluar hukum fiqh. Itu dia bagi tahu dekat ulama lain yang lagi pandai daripada dia. Tu farubbaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh faham juga daripada sini. Kalau seorang dekat sini dia tak pandai buat keluar hukum fiqh, dia bagi tahu dekat orang lain yang boleh buat keluar hukum fiqh. Dekat sini ni dia tak boleh beramal dengan lima kalimah ni. Dia bagi tahu dekat orang lain, mungkin orang lain boleh beramal. Betul kat situ. Ini mazhab nombor 2 yang mengatakan aw kat sini ialah dengan makna aw biasa. Mana dia punya nazir, bandingan dia ni hadis di dalam riwayat Ahmad ni. Farubbaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak orang yang membawa fiqh, ilmu fiqh tu kepada orang yang lebih pandai fiqh daripadanya. Kat sini pun sama ada dia nak beramal ataupun dia ajak orang yang boleh beramal dengan dia. Mungkin sebab dia tak boleh nak beramal ke. Lepas tu Nabi dia pegang tangan Abu Hurairah ni, tu orang panggil bai'at. Tapi bai'at apa orang panggil? Bai'at khas. Dia boleh bai'at banyak-banyak, bai'at khas. Lepas tu Nabi bai'at dengan Abu Hurairah 5 perkara ni. Babu ma ja'a fil mubadarah bil a'mal, bab pada bersegera dengan buat amalan. Wa bihi qala hadatsana Abu Mus'ab anil Muhzid bin Harun an Abdurrahman bin A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'a hal tantaziruna illa faqran munsiyya aw ghinan mutghiyya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fasaru ghaib yuntazar aw as-sa'a fasa'atu adha wa amal. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز ابن هارون وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا وقد روى معمر هذا الحديث عن من سمع سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال تنتظرون bab pada bersegera dengan beramal. Hadis dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah dengan buat amal. 7 sebelum 7 maksudnya bersegeralah buat amalan. Apa 7 tu apa? Hal tantaziru, tidaklah kamu tunggu kecuali faqran munsiyya, apa ni, miskin yang melupakan, dan kaya yang melampau batas, maradha mufsida, sakit yang merosakkan, haraman mufannida, tua yang nyanyuk, mautan mujhiza, mati yang mengejut, awid dajjal fasyaru ghaib yuntazar, ataupun dajjal, seburuk-buruk perkara ghaib yang ditunggu tu dajjal lah. Awis sa'ah, ataupun kiamat, fasa'atu adha wa amal, kiamat tu secelaka-celaka dan sepahit-pahit kiamat. Jadi Nabi kata buat amalan cepat-cepat. Bila waktu ni buat amalan terus, sekarang ni buat terus. Jangan tunggu sampai apa? Tunggu sampai kau kaya, miskin. Miskin mana? Miskin yang melupakan seorang tu daripada Allah SWT, sibuk cari rezeki semua tu kan, taradud. Ataupun kaya, yang mana bila jadi kaya tu akan menyebab melampau batas, lupa Allah Ta'ala juga. Ataupun maradha mufsida, sakit yang merosakkan, bila sakit tak boleh buat amalan dah. Au haraman mufanida, ataupun tua nyanyuk, ni lagi lah, apa pun tak tahu. Ataupun mautan mujhiza, mati yang mengejut. Ataupun tunggu dajjal kan? Dajjal tu seburuk-buruk perkara ghaib yang ditunggu. Ataupun tunggu kiamat berlaku ke? Kiamat tu secelaka perkara dan sepahit-pahit perkara. Ini untuk apa? Khas kat sini ni apa? Kita faham daripada sini ni, hadis ni dia kata apa maksud dia? Mudah-mudahan hadis ni dia nak mencela orang yang apa, cuai dekat urusan agama dia. Hadis ni dia nak cela orang yang cuai dekat urusan agama dia. Lebih kurang maksud dia macam ni. Bila lagi kamu nak sembah Tuhan kamu, beserta sekarang ni kamu sikit apa, syawaril, sikit sibuk dan kuat badan. Bila lagi kamu nak sembah Tuhan kamu, beserta sekarang ni kamu sikit sibuk dan kuat badan. Nanti bila dah banyak sibuk dan lemah badan tu, lagilah tak sembah pada Allah SWT. Ini hadis ni. Hadis ni dia targhib, dia nak bagi kita segera buat amalan.
Kita tak payahlah nak kias apa semua, tak payah. Fikir bagi masuk dalam hati tu. Kalau rasa tak lemah lagi nak buat, doa minta pada Allah Taala. Jangan kita nak kias aku ni pun cari rezeki pun boleh pahala. Itu pun mengarut kias macam tu. Babu ma jaa fi dzikril maut, bab pada mengingati mati. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhihi al-ladha ya'ni al-maut. Qala wa fil ba' an Abi Sa'id qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih gharib. Habis dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam banyaklah mengingati yang memotong kelazat. Apa itu mati? Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, banyaklah mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Apa itu? Mati. Nabi so ingat mati banyak-banyak. Babun wa bihi qala hadatsana Hanna qala hadatsana Yahya bin Ma'in qala hadatsana Hisham bin Yusuf qala hadatsani Abdullah ibn Bahir annahu sami'a Hani'a maula Utsman qala kana Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatah faqila lahu tuzkaru al-jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabr awwal manzil min manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysar min wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashadu min qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzara qattu illa al-qabr afdhu min qala hadha hadithun hasanun gharib la na'rifu illa min hadith Hisham ibn Yusuf. Hadis riwayat Ummu Hani ni bekas hamba Sayyidina Osman, dia kata apa? Sayyidina Osman bila dia berhenti dekat kubur dia akan menangis sampai basah janggut. Lepas tu orang kata cerita syurga neraka tapi kamu tak menangis, tapi kamu menangis dekat kubur sebab kubur ni. Lepas tu dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur ni awal-awal persinggahan daripada persinggahan akhirat. Siapa selamat dekat kubur maka selepas dia tu akan mudah. Dan siapa yang tidak selamat daripada dia, maka yang lepas tu akan lagi jadi payah. Betul? Dia kata lagi, Rasulullah bersabda, tidak aku tengok satu pandangan yang qattu sama sekali lebih teruk kecuali kubur ni, yang lebih bersangatan pemandangan dia. Maula Sayyidina Osman, hamba Sayyidina Osman, dia kata Sayyidina Osman bila dia berhenti dekat kubur dia akan menangis sampai basah janggut dia. Lepas tu orang kata, sebut syurga neraka tapi taklah nak menangis, kamu menangis dekat kubur ni. Lepas tu Sayyidina Osman kata, aku dengar Rasulullah bersabda, kubur ni ialah awal-awal persinggahan daripada persinggahan akhirat. Bila berjaya dekat kubur, maka apa yang lepas tu akan jadi mudah. Tapi dan jika tak berjaya, apa yang selepas tu akan jadi lagi payah. Rasulullah bersabda lagi, tidaklah aku tengok satu pemandangan sama sekali yang kecuali daripada kubur yang lebih bersangatan daripada dia. Jadi dekat sini lah kita kena beringat tu, ingat mati semua, ingat kubur, fikir untuk buat amalan. Lalu kubur tu depan Masjid Raudhah tu, fikirlah sama. Babu ma ja'a man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Bab pada siapa yang suka nak jumpa Allah Taala, Allah Taala pun suka nak jumpa dia. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي موسى قال حديث عبادة حديث حسن صحيح. Bab pada siapa yang suka jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun suka nak jumpa dia. Hadis riwayat Qatadah dia kata apa? Aku dengar Anas dia cerita daripada Ubadah bin Samit daripada Rasulullah bersabda, siapa yang suka nak jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka nak jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala benci nak jumpa dia. Jadi kita lah ni, kita tengoklah, kita lah ni kita rasa tak nak mati lagi. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tak banyak amalan, takut nak mati. Jadi seolah-olah kita faham daripada sini, bila kita takut nak mati, kita benci nak mati, macam Allah Ta'ala pun macam benci kat kita juga. Jadi faham daripada situ, start pada sekarang ni kita kena banyak buat amalan, supaya bila banyak buat amalan kita dah rasa tak apalah, insya-Allah lah, selamat lah, tak banyak buat dosa sangat. Kalau Allah Ta'ala ambil nyawa pun tak apa dah. Bila kita ada rasa macam tu, rasa kita nak jumpa Allah Ta'ala, waktu tu Allah Ta'ala pun akan suka nak jumpa kita. Itu aja. Baiki amalan kita, banyakkan buat amalan baik, tinggalkan buat amalan jahat. Babu ma ja'a fi indari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumah. Bab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menakuti kaum dia. Wa bihi qala hadatsana Abu Ash'as
أحمد بن المقدم العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال لما نزل هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وابن عباس قال حديث عائشة حديث حسن غريب هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا وروى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة. Bab pada Nabi SAW menakuti kaum dia. Hadis riwayat Aisyah dia kata apa? Tak kala turun ayat ni. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Syu'ara ayat 204 ni, 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu takutilah keluarga kamu yang dekat-dekat ni. Lepas turun ayat ni Rasulullah SAW bersabda apa? Ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Muttalib, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Bani Abdul Muttalib, aku ni apa? Amliku lakum minallahi syai'a. Aku ni tak boleh nak tolak azab apa pun daripada Allah Taala kepada kamu. Aku tak memiliki bagi kamu daripada Allah Taala sikit apa pun. Maksudnya kalau Allah Taala nak azab aku tak boleh nak tolak pun langsung. Saluni min mali ma syi'tum. Mintalah harta aku ni apa yang kamu nak. Saluni min mali. Sekarang ni kalau kamu nak pun mintalah harta apa-apa kat aku ni. Sebab nanti kat akhirat aku tak boleh nak tolong kamu. Okey. Surah apa tadi Ustaz? Surah ayat ni surah apa? Surah Syu'ara ayat 214. Surah Asy-Syu'ara. Aisyah dia kata tak kala turun ayat ni wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Syu'ara ayat 214. Rasulullah bersabda, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Bani Abdul Muttalib, aku ni tak boleh nak jaga kamu daripada Allah Ta'ala sikit pun. Apa itu? Mintalah apa-apa harta yang kamu nak. Maksud Nabi ni kat sini, nanti kat akhirat aku tak boleh nak tolong kamu dah. Kalau Nabi tak minta sekarang. Dekat sini ni faham daripada sini Nabi kata apa? Aku tak boleh jaga kamu daripada Allah sikit pun. Ada sebahagian ulama yang kata apa? Niyabah ni maksudnya ganti tak berlaku. Apa maksud niyabah? Dekat akhirat nanti niyabah ganti, syafaat semua tak ada. Ulama tu dia faham daripada sini. Macam mana dia faham? Dia kata apa? Nabi lagi tak boleh nak tolong anak dia. Ya orang lain selain pada Nabi lagilah aula untuk tak boleh nak tolong. Itu niyabah. Faham daripada sini. Sebahagian ulama cakap niyabah tak berlaku dekat akhirat. Niyabah ni maksud dia ganti. Faham daripada mana? Inilah amliku lakum minallahi syai'a. Yakni Nabi pun tak boleh tolong anak dia Sayyidina Fatimah dekat akhirat nanti. Selain daripada Nabi lagilah tak boleh nak tolong dekat akhirat nanti. Tapi di sisi jumhur niyabah ada dekat akhirat. Di sisi jumhur, jawab balik pada mazhab yang pertama tadi, mazhab kedua iaitu mazhab jumhur, mazhab yang lebih rajih, niyabah ganti ada dekat akhirat. Mana dalil bagi niyabah? Hadis dalam Muslim, hadis dalam Bukhari yang mengatakan Nabi akan bagi syafaat dekat umat. Isfa'atu syafaat tu, kamu minta syafaat nanti kamu akan boleh beri syafaat. Nabi boleh bagi syafaat, orang mukmin boleh bagi syafaat dekat akhirat nanti. Tu yang bagi syafaat tu orang panggil niyabah. Berlaku dekat akhirat. Lepas tu hadis ni macam mana ni? Jawab kepada hadis ni mungkin hadis ni berlaku pada ketika Nabi SAW tak tahu lagi niyabah tu. Hadis ni kata aku tak boleh nak tolong kamu sikit pun. Hadis ni bagi tahu Nabi dia boleh tolong umat dia dekat akhirat. Jadi jawab pertama pada hadis ni apa? Ihtimal kata hadis ni Nabi cakap pada waktu Nabi tak tahu dia boleh bagi syafaat lagi. Itu dekat Mekah. Nabi tak tahu lagi kata nanti kat akhirat dia boleh bagi syafaat. Dia cakaplah macam ni. Lepas tu nanti bila Allah Ta'ala dah bagi wahyu kat Nabi kata Nabi boleh bagi syafaat, Nabi cerita pula Nabi boleh bagi syafaat. Itu tu jawab pertama. Ataupun jawab kedua, hadis ni la amliku lakum minallahi syai'a ni, aku ni tak ada apa nak tolong kamu kat akhirat. Dekat sini ni ialah apa? Hasi. Suruh menggemarkan untuk beramal. Menggemarkan untuk beramal. Maksudnya nanti ke akhirat aku tak boleh nak tolong kamu dah. Jadi dekat dunia ni kamu buatlah amalan banyak-banyak. Itu tu jawab nombor 2. Dia keluar 2 jawapan itu. Lepas tu kalau kita tengok dekat hadis ni ada juga riwayat Abu Hurairah
dan riwayat Ibnu Abbas. Qala wa fil bab Abi Hurairah wa Abi Musa wa Ibnu Abbas. Ada riwayat Abi Hurairah dan riwayat Ibnu Abbas. Jadi kita tahu dah kalau hadis ni berlaku dekat Mekah awal-awal Islam. Abi Hurairah dia masuk Islam dekat Madinah. Ibnu Abbas dia 3 tahun sebelum hijrah baru dia lahir. Nampak tak? Ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Ibnu Abbas. Kalau kita kata hadis ni berlaku kat Mekah, Ibnu Abbas dia baru 3 tahun sebelum hijrah baru dia lahir, kecil lagi. Dan Abu Hurairah dekat Madinah baru dia masuk Islam. Kat Mekah dulu lagi. Jadi cara jawab hadis ni berlaku 2 kali. Cerita ni berlaku 2 kali. Satu Nabi cakap dekat Mekah, satu lagi Nabi cakap dekat Madinah. Yang dekat Madinah tu yang Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah dengar. Yang dekat Mekah tu Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah dia orang tak dengar. Dia orang tak ada lagi waktu tu. Itu tu. Cara himpunkan hadis ni. InsyaAllah nampak sini? Nampak sikit-sikit dah? Faham? Dia sebab nak bagi hadis tu kena letak betul-betul tempat. Dia jadi kena takwil apa semua tu. Ulama dia tolong takwil bagi lah. Dia tolong tanggung bagi lah. Bab ma ja'a fi fadlil buka min khasyatillah, bab pada kelebihan menangis kerana takut Allah SWT. Wa bihi qala hadatsana Hanad qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Abdurrahman ibn Abdullah al-Mas'ud an Muhammad ibn Abdurrahman an Isa bin Talha an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi dharh ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة وهو مدني ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري. Bab kelebihan menangis kerana takut Allah SWT. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tak akan masuk syurga seorang lelaki yang menangis kerana takut Allah SWT sampailah apa tu masuk balik susu dalam tu betul tak puting susu tu, dan tidak berhimpunlah debu di jalan Allah dan asap api neraka. Abi Hurairah dia kata Rasulullah SAW bersabda, tak akan masuk neraka lah seorang lelaki yang menangis kerana takut Allah SWT. Seorang lelaki itu dia takut Allah Taala, mesti dia menangis taubat, istighfar dosa dia. Bila tu sampailah puting susu tu susu masuk balik dalam puting. Jadi kita faham susu mana boleh masuk dalam puting kan. Jadi lelaki ni memang akan masuk syurga, memang tak akan masuk neraka. Itu wala yajtami'u ghubar fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak berhimpunlah debu-debu di jalan Allah dan asap api neraka. Jadi kita faham orang yang fi sabilillah memang tak akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak boleh berhimpun tu benda yang lawan-lawan tu. Kalau ada debu, takkan ada asap api neraka. Kalau ada asap api neraka, takkan ada debu. InsyaAllah nampak sini ya. Babu fi qali Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'lamuna ma a'lamu la dhahikum qalila. Rasulullah bersabda, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan gelak sikit. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Israil an Ibrahim ibn Muhajir an Mujahid Muwarrik an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un at-tattis sama' wa huqqa laha an tati'a ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'u jabhatah sajidan lillah walillah la ta'lamuna ma a'lamu la dhahikum qalila wa la bakaitum kathira wa ma taladhabtum bin nisa' al-furush wa la kharajtum ila su'uda tajra'una ila Allah la wadittu anni kuntu syajarah tu'dha. Qala Abu Isa wa fil bab an Abi Hurairah wa Aisyah wa Ibn Abbas wa Anas qala wa hadha hadithun hasanun gharib wa yurwa min ghairi hadha al-wajhi anna Abu Dzar qala la wadittu anni kuntu syajarah tu'dha. Bab pada Rasulullah bersabda, kalaulah kamu tahu macam mana aku tahu, kamu akan sedikit ketawa. Hadis dari Abi Dzar dia kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tengok apa yang kamu tak tengok ni. Aku dengar apa yang kamu tak dengar. Langit ni menjerit. Atatis sama, langit ini menjerit. Betul apa? Berhaklah langit itu menjerit. Langit ini menjerit. Memang patut langit itu menjerit. Sebab apa? Tak ada satu tempat pun besar ni, apa ni? 4 jari ni kecuali malaikat letak sayap hakanan sujud pada Allah Taala. Wallahi
demi Allah, kalaulah kamu tahu macam mana aku tahu ni, kamu akan sikit gelak dan kamu akan menangis banyak, dan kamu tidak akan bersedak-sedak dengan isteri kamu tu dekat atas katil, dan kamu akan keluar dekat jalan-jalan dan kamu tawaduk kepada Allah Ta'ala. Lepas tu Abi Sa'id kata apa? Aku suka lawaditu. Aku kasih, aku suka kalau aku ni lah satu pokok yang kena potong. Itu bawah tu, itu ialah mudraj perkataan Abi Dzar. Okay. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tengok apa yang kamu tak tengok, aku dengar apa yang kamu tak dengar. Langit ni menjerit. Memang patut pun langit ni menjerit. Sebab apa? Tak ada satu tempat pun besar 4 jari dekat langit itu kecuali malaikat letak sayap sujud pada Allah Ta'ala. Berat sangat langit yang menjerit itu. Wallahi, demi Allah, kalaulah kamu tahu macam mana aku tahu, kamu akan sikit ketawa dan banyak gelak. Kamu tak akan bersedak-sedak langsung dengan isteri kamu dekat atas katil itu. Kamu akan keluar dekat jalan-jalan dan kamu akan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Itu Abu Dzar kata apa? Aku suka kalau aku ni pokok saja, pokok yang kena potong tu. Dekat sini makna dia Nabi SAW dia kata apa? Kalaulah kamu tahu benda yang aku tahu ni apa? Macam-macam lah maksiat, orang apa azab yang kena pada orang yang buat maksiat apa semua ni kan, kamu tak akan gelak banyak. Wa bi qala hadatsana Abu Hafs Amr bin Ali Al-Fallas qala hadatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi an Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Hadha hadisun sahih. Sesalam bersabda, kalaulah kamu tahu macam mana yang aku tahu, kamu akan sikit ketawa dan banyak menangis. Apa maksud dia? Tahu kat sini apa? Apa yang bersangkut dengan kehebatan Allah dan murka Allah kepada orang yang derhaka kepada dia. Lepas tu apa? Ahwal, keadaan-keadaan yang berlaku bila apa dia? Indan niza' wal maut, pada ketika cabut nyawa dan mati itu, dan pada kubur dan pada hari kiamat. Kalau kamu tahu semua ni, kehebatan Allah, murkanya Allah Ta'ala dekat orang yang bermaksiat, betul? Keadaan yang berlaku pada ketika cabut nyawa dan mati itu, lepas tu keadaan dalam kubur dan hari kiamat, kamu akan sikit ketawa dan banyak menangis. Babu fi man takallama bi kalimah yudhiku bihan nas. Bab pada seorang yang cakap dengan satu kalimah dan dia menggelak dengan kalimah tu akan manusia, buat lawak. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Muhammad bin Ishaq qala hadatsani Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talha an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yara fiha ba's yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Qala hadha haditsun hasanun gharib min hadzal wajh. Hadis Abi Hurairah dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah bersabda, seorang lelaki dia cakap dengan satu kalimah yang dia tengok kalimah tu tak ada apa, dia rasa kalimah tu tak ada apa, tapi dia akan jatuh dengan sebab kalimah tu 70 tahun ke dalam neraka. Seorang lelaki dia cakap dengan satu perkataan yang mana dia rasa perkataan tu tak ada apa, tapi dengan sebab perkataan tu dia akan jatuh dalam neraka selama 70 tahun. Jadi maksudnya kat sini seorang lelaki tu dia buat lawak, joke. Lepas tu dia ingat tak ada apa, tapi sebab lawak dia tu, seorang tu dia jatuh dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun kat sini ni ialah litaksir lah, litahdid. Nak bagi tahu banyak, bukan nak bagi tahu 70 tahun semua jatuh dalam neraka tu, tapi nak bagi tahu memang lama semua dia akan jatuh dalam neraka. Berterusan dalam azab. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Bahz bin Hakim qala hadatsani abi an jaddi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil ladzi yuhaddithu bil hadits liyudhhika bihi al-qawm fayakdhibu wailul lahu qala wa fil ba'an Abi Hurairah qala hadha haditsun hasan. Hadis Rasulullah bersabda, aku dengar Rasulullah bersabda, wai, celakalah bagi orang yang cakap satu perkara untuk buat gelak satu kaum gelak dengan dia, fayakzibu, dan dia berdusta dengan perkataan tu. Wail, celakalah bagi dia, celakalah bagi dia. Okey, wail ni ada dua makna. Satu makna celaka, satu lagi makna apa tu? Satu wadi dekat neraka jahanam. Satu lembah dekat neraka jahanam. Jadi celakalah ataupun lembah dekat neraka jahanam tu apa? Untuk orang yang dia cakap satu perkataan
Dia nak bagi satu kaum gelak, tapi dia bertipu dalam perkataan tu. Lepas tu Nabi ulang lagi 2 kali lepas tu. Celakalah bagi dia. Celakalah bagi dia. Jadi kita faham dekat sini ni, buat lawak tu bahaya sikit lah. Kalau tersalah dalam buat lawak tapi tipu. Bila mana dia ada lafaz fayakdzibu, maka dia berdusta. Jadi kita faham mafhum mukhalafah dia. Kalau buat lawak tapi betul, tak apa. Faham sebalik dia mafhum mukhalafah. Buat lawak tapi betul, bukan dusta, tak apa. Macam mana dia bagi tahu? Contoh macam Saidina Umar. Waktu Nabi kan dia nak cerai, ada problem dengan bini dia sikit kan. Lepas tu dia pergi lari, pergi tidur kat tempat lain kan. Lepas tu Saidina Umar dia kata dia buat lawak kat Nabi. Dia kata apa? Kita tu dulu dekat Mekah, orang perempuan takut dekat kita. Bini takut kat kita. Tapi kita main masuk Madinah, habis orang bini kita semua dah berani kat kita. Dia orang ikut perangai bini-bini orang Madinah. Orang Madinah ni, orang perempuan, lelaki takut kat perempuan. Macam tu lah. Lepas tu kalau orang Mekah ni, orang perempuan takut kat orang lelaki. Lepas tu Nabi dia ada masalah sikit dengan bini dia kan. Lepas tu dia pergi tidur dekat satu pondok lain. Lepas tu Saidina Umar buat lawak. Kita dulu dekat Mekah, orang perempuan tak berani dekat kita. Tapi dekat Madinah lah ni, orang perempuan dah berani dah dengan kita. Dia ikut panggil orang perempuan Madinah. Jadi Saidina Umar dia buat lawak bagi Nabi seronok. Lawak tu betul, bukan fayakzibu, bukan dusta. Jadi boleh. Jadi dekat sini inilah bahayanya sikit orang yang ambil macam jual yang maharaja lawak apa semua tu kan. Sebab faham daripada sini. Hadis ni kata hadisun hasan. Hadis hasan. Abu Dawud pun buat keluar juga hadis ni. Dia buat lawak untuk cari nafkah, tapi dia tipu dalam lawak dia. Jadi wailullah. Bab wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Abd Jabbar al-Baghdadi qala hadatsana Umar bin Hafs ibn Ghiyath qala hadatsana Abi an al-Amash an Anas qala tufiya rajulun min ashabi faqala yani rajulan abshir bil jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusu qala hadha haditsun gharib. Hadis dari Anas dia kata seorang lelaki mati, sahabat Nabi mati. Lepas tu dia orang pun cakaplah abshir bil jannah, berilah berita gembira dengan syurga dekat lelaki ni. Lepas tu Rasulullah kata apa? Adakah tidak kamu tahu, mungkin dia pernah cakap perkara yang dia tak perlu, ataupun dia kedekut dengan benda yang tak akan mengurangkan dia tu. Okay. Ada seorang sahabat mati. Lepas tu abshir bil jannah, bagilah berita gembira, kata sahabat ni yang mati ni masuk syurga. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Kamu tak tahu, macam mana aku nak bagi berita gembira? Kamu tak tahu, mungkin dia ada cakap dengan perkara yang dia tak perlu, ataupun dia kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan dia. Jadi kita faham dekat sini ni, kadang-kadang kita tak perlu cakap perkara yang tak perlu. Buat lawak tu lebih lagi. Jangan habiskan masa untuk cakap benda sia-sia. Lepas tu bakhila bima la yanqusud, dia kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan dia. Jangan kedekut sangat. Tak akan mengurang kalau bagi macam ni pun. Jadi macam ni. Patut dia boleh bagi tahu dah berita gembira, dia ni masuk syurga. Tapi mungkin dia ada cakap benda sia-sia, ataupun dia ada kedekut yang tak patut, kedekut tu tak mengurangkan dia. Jadi tertegah daripada Nabi nak bagi berita gembira dengan syurga dekat sahabat ni. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Nasir an-Naisaburi wa ghairu wahid qala قال حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. Hadis dari Abu Hurairah kata Rasulullah SAW bersabda min husni islamil mar, daripada keindahan Islam seseorang tu, maksud dia keindahan Islam seseorang tu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang dia tak perlu. Daripada indahnya Islam seseorang tu apa? Dia tinggalkan apa yang dia tak perlu. Sama ada daripada percakapan ataupun daripada segi harta, ikut semua tu. Dia bagi contoh apa?
kulluhu minal muharramat, tinggallah perkara-perkara yang haram, syubhat, perkara-perkara syubhat, wa makruhat, perkara-perkara makruh, wa fudulul mubahat, yang lebih-lebih daripada perkara mubah. Contoh kalau kata ada satu pun cukup dah, yang 2 nombor 3 tu tinggallah, bagilah kat orang lain. Contoh macam itulah. Wa fudulul mubah allati la yuhtaju ilaih, lebih-lebih perkara mubah, perkara harus yang dia tak berhajat kepada itu. Haza ni, semua ni la ya'nihil muslim, orang Islam tak berhajat. Idza kamula islamu, apabila sempurnalah Islam ni. Contoh kalau kata macam kereta, ada sampai 2, 3, satu pun cukup dah. Tu min husnil Islam, kesempurnaan Islam seorang tu apa pula? Dia tinggalkan apa yang dia tak perlu. Macam tu je lah. Kalau kata boleh makan sepinggan, pinggan kedua tu bagi kat orang sebelah. Contohlah kan. Babu fi qillatil kalam. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Zuhri an Ali bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min husnil islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Qala Abu Isa wa hakadha rawahu wahid min ashabi Zuhri an Ali bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadis Malik mursal wa hadha indana asahu min hadis Abi Salamah an Abi Hurairah wa Ali bin Husain lam yudrik Ali bin Abi Talib. Bab fi qillatil kalam, bab pada sikit cakap. Wa bihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abd an Muhammad bin Amr qala hadatsani abi an jaddi qala sami'tu Bilal bin al-Harith al-Muzani sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allah lahu biha ridwana ila yamin yalqa'ah. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yazunnu an tablugha ma balagha fayaktubu Allah alaihi biha sakhatallah ila yaumi yalqah. Qala wa fil bab an ummi Habibah qala hadha hadithun hasanun sahih wa hakadha rawahu ghairu wahid an Muhammad ibn Amr nahwa hadha qalu an Muhammad ibn Amr an abihi an jaddihi an Bilal ibn Harith wa rawa hadha al hadith Malik an Muhammad ibn Amr an abihi an Bilal ibn Harith wa lam yadhkur fihi an jaddihi. Bab pada sikit cakap. Aku dengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, dia cakap satu perkara yang perkara itu daripada keredaan Allah Ta'ala. Dia tak tahu percakapan dia itu akan menyampaikan dia kepada satu tempat. Maka Allah Ta'ala tulis dengan sebab percakapan dia itu keredaan Allah Ta'ala sampailah hari dia akan jumpa Allah Ta'ala. Dan salah seorang daripada kamu, dia cakap dengan satu kalimah yang mana daripada kemukaan Allah. Dia pun tak tahu kalimah tu akan menyampaikan dia pada satu tempat. Maka Allah Ta'ala tulis dekat dia tu dengan kalimah tu kemukaan Allah sampailah hari dia jumpa Allah Ta'ala. Seorang ni dia cakap satu perkara, lepas tu perkara tu Allah Ta'ala redha. Dia pun tak tahu. Dengan dia cakap, sebab dia cakap perkara ni Allah Ta'ala letak dia bagi tu tempat tinggi sungguh, nikmat sungguh. Lepas tu Allah Ta'ala tulis lagi dia, daripada kamu ni dalam keredaan Allah, daripada dunia sekarang ni, start kamu cakap sampailah nanti kamu mati jumpa Allah Ta'ala. Satu orang lagi, dia cakap dengan satu kalimah, dia tak tahu kalimah ni Allah Ta'ala murka, dan kalimah ni menyebabkan dia sampai kepada tempat yang Allah Ta'ala murka, mana neraka ke apa, ikutlah na'udzubillah min zalik. Lepas tu Allah Ta'ala tulis lagi, daripada start dia cakap tu sampailah dia mati, sampai dia jumpa Allah Ta'ala nanti tu, apa kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kalimah dekat sini ni, mudah-mudahlah dia bagi dekat sini, dia kata qala Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah dia kata apa? Kalimah yang baik ni ialah apa? Kalimah adil dekat sultan yang zalim. Maksudnya nasihat sultan, nasihat raja yang zalim. Tu. Sebab ada hadis dalam Tirmizi ni juga, hadis nombor 2174. Hadis dalam Tirmizi ni juga hadis nombor 2174. Inna min a'zamil jihad kalimata adlin inda sultan jair. Sebesar-besar jihad ialah apa? Kalimah yang betul dekat sultan yang apa? Zalim. Sebesar-besar jihad ialah kalimah yang betul di sisi sultan yang zalim. Hadis dalam Tirmizi ni juga hadis 2174. Jadi dia cakap tu itu dia nasihat sultan. Jadi dengan sebab cakapan dia ni Allah Ta'ala bagi dia tu tempat yang sungguh tu, mana syurga apa kan. Dan Allah Ta'ala tulis lagi daripada dunia ni, kau Allah Ta'ala dah redha lah sampai nanti. Lepas tu kalau
yang kemurkaan Allah Ta'ala agak, tu orang panggil apa? Jilat sultan. Jilat apa yang pergi apa macai orang ni apa? Macai pergi jilat sultan semua tu kan. Ampu. Cakap jilat tu mampu pula, bodek. Bodek apa ikutlah. Okey. Sebab bila mana seorang tu dia pergi apa tu? Ampu sultan. Jadi sultan dia tak boleh nak ikut perintah Allah Ta'ala dah. Sultan dia akan ikut perintah sultan. Sultan cakap macam ni, Allah Ta'ala cakap macam ni, dia akan terpaksa ikut sultan sebab dia jadi macam sultan. Ni faham daripada hadis dalam Tirmizi ni juga, hadis nombor 2256. Dalam Tirmizi ni juga hadis nombor 2256. Man ata abwabas sultan uftutina. Man ata abwabas sultan uftutina. Siapa yang pergi dekat pintu raja ni, uftutina, dia akan kena bala. Macam sekarang ni kita dah tak ada sultan. Kalau kita pergi duduk dengan mana, dengan menteri ke, wakil rakyat ke apa ke, kalau kita niat nak nasihat dia sungguh, ni kereta. Tapi kalau ni kita niat nak jilat dia, tu yang nombor 2, yang kemurkaan tu. Jadi apa faedah Allah Ta'ala letak tauqid dekat hadis ni? Maksud dia daripada dunia ni Allah Ta'ala tulis keredaan sampailah nanti dia akan jumpa Allah Ta'ala. Apa faedah Allah Ta'ala letak tauqid? Tauqid ni Allah Ta'ala letak waktu. Maksud dia Allah Ta'ala letak waktu ni sebab apa? Sebab dia ni orang yang taat pada Allah Ta'ala, lepas tu dia cepat pada buat kebaikan pada Allah Ta'ala. Dekat dunia ni liya'isha fid dunya hamida. Dia hidup dekat dunia ni terpuji. Contoh macam orang yang berani tegur raja yang zalim. Macam apa? Syekh atau mutawali tu kan. Dia tegur raja yang zalim. Dekat dunia lagi dah, dia dah terpuji dah. Kena bunuh tak kena bunuh tu kira lain. Tapi dia dah terpuji dah, hamid dah. Lepas tu nanti dekat barzakh nanti dia ni terpelihara daripada azab kubur, diluaskan kubur dia. Lepas tu dikata lagi apa? Tidurlah kerana mati nak urus. Macam tidur malam pertama. Macam itulah lebih kurang dekat dalam kubur nanti. Lepas tu nanti dekat kiamat pun nanti bahagia. Lepas tu Allah Ta'ala akan lindung dia di bawah lindungan Allah SWT. Itu faedah Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala akan tulis keredaan dekat dia daripada dunia ni sampailah nanti dia jumpa Allah Ta'ala. Apa faedah dia? Dekat dunia lagi dia dah terpuji dah, hamid dah, dia dah hidup terpuji dah. Tak percaya kalau nak try pergi tegur raja yang zalim, pergi tegur pemimpin-pemimpin yang zalim. InsyaAllah terpuji dah dekat dunia lagi. Macam tu juga yang kemurkaan tu, orang yang bila mana dia jilat sultan, jilat raja-raja yang zalim, dekat dunia lagi Allah Ta'ala dah tulis dah kemurkaan. Maksudnya dekat dunia lagi dia dah hina dah. Itu ulama dunia tak boleh pakai tu. Tu ulama su. Dekat dunia lagi orang dah kata dah tak terpuji dah. Itulah. Cuma nak jadi apa lepas tu kira lain pula lah. Babu ma jaa fi hawani dunya ala Allah azza wa jal. Bab pada hinana dunia dekat Allah SWT. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Hamid ibn Sulaiman an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dil inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbah ma wa fil ba'an Abi Hurairah qala Abu Isa hadha haditsun sahih gharibun min hadzal wajh. Bab pada dunia ni lebih hinanya dunia di sisi Allah SWT. Sini ustaz terus kecil sangat hina. Apa? Kecil tu macam hina lah. Hawa nak hina. Man aha. Sangat hina. Okey. Hadis sahabat Sa'd Rasulullah bersabda, kalaulah dunia ni sama dekat, kalaulah dunia ni menyamai ataupun ada harga, kalaulah dunia ni menyamai di sisi Allah tu macam sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak akan bagi minum orang kafir satu teguk air pun. Kalaulah dunia ni ada harga ataupun menyamai dekat di sisi Allah tu, menyamai macam besar sayap nyamuk aja, Allah Ta'ala tak akan bagi orang kafir minum seteguk air pun. Maksudnya dunia yang kita duk kerja ni langsung tak ada harga langsung. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذي وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلخة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترانا هذه هانت على أهلها حين ألقاها قالوا من هوانها ألقاها يا رسول الله
قال فدني أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث المستورد حديث حسن. Kami ini apa ni, satu gerombongan jalan, kami ni satu tim jalan beserta Rasulullah. Berhenti dekat Rasulullah, ada satu ni sakhlah, bangkai, itulah bangkai anak kambing tu kan. Lepas tu Rasulullah kata apa? Kamu tengok ni, ini hina ni ketika tuan dia campak. Maksud dia bangkai, tuan dia campak, hina lah. Lepas tu kami kata, daripada yang hina yang tuan dia lagi campak tu. Lepas tu Rasulullah kata apa? Okey, kami ni lalu dekat satu bangkai dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW kata, tidaklah kamu rasa, apakah pendapat kamu, tidakkah kamu tengok ni bangkai yang hina dekat tuan dia ketika tuan dia campak tu. Lepas tu belakang tu, betul Rasulullah kata lagi, dunia ni ahwanu ala Allah min hadhi ala ahliha. Dunia ni lagi hina di sisi Allah Ta'ala daripada hina bangkai ni dekat tuan dia. Kita ada seekor kambing mati, nak makan tak boleh, hina, buang je lah, nak simpan pun tak boleh, buang jauh-jauh pula tu. Jadi Nabi SAW beritahu, dunia ni yang kita dah kejar-kejar ni di sisi Allah Ta'ala tu lagi hina daripada anak kambing yang mati dekat tuan, di sisi tuan dia. Anak kambing mati memang tak ada manfaat langsung, tak boleh buat apa kalau mati. Kalau hidup boleh sembelih, nak makan pun tak boleh, kena buang je. Hina lah, nak simpan pun tak boleh juga, nanti busuk. Dunia ni lagi hina di sisi Allah Ta'ala daripada hina yang anak kambing tu dekat tuan dia tu, anak kambing yang mati tu. باب من وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء ابن قرة قال سمعت عبد الله بن الضمرة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. Abu Hurairah kata, aku dengar Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ni mal'un, dunia ni dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada dekat dunia ni semua ni, kecuali zikrullah dan apa yang mengiringi zikrullah, dan orang alim, dan orang alim ni orang alim, orang yang mengajar, atau muta'alim, ataupun orang yang tak duduk belajar, muta'alim. Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ni dilaknat. Maksud dilaknat ni dijauh daripada rahmat. Sesungguhnya dunia ni dijauh daripada rahmat, dan dijauh daripada rahmat apa yang ada dekat dunia ni, kecuali zikrullah dan apa yang mengiringi zikrullah, dan orang alim dan orang yang belajar. Jadi kita faham dekat sini ni seolah-olah Nabi Muhammad SAW bagi tahu apa? Dunia ni semua tercela, dekat dunia ni semua cela. Tak ada kepujian langsung dekat dunia ni, ke semua dunia ni, kecuali zikrullah, orang yang mengingati Allah. Lepas tu wama wala, kebaikan-kebaikan, dan alimun wa muta'allimun, dan orang alim dan orang yang belajar. Okay. Apa faedah letak alim dengan muta'allim? Kalau kita kata zikrullah, tak apa dah lah, kebaikan-kebaikan lain, tak apa dah lah. Apa faedah orang alim dengan muta'allim ni? Bagus, dia tak dilaknat. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni semua ni mal'un. Apa maksud mal'un? Dijauhkan daripada rahmat. Maksud dia dunia ni, penciptaan dunia ni dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Jenis-jenis menjauhkan daripada rahmat Allah SWT, kecuali ilmu nafi', ilmu yang beri manfaat, yang tunjuk di atas maksud dia. Sebab tu dia ada kait dengan alim atau muta'alim, orang alim ataupun orang yang duk belajar. Sebab dunia ni dia kena tipu lah, dia dilaknat. Tapi orang alim dia boleh tahu mana tipu daya dunia, mana tipu daya dunia. Jadi dia boleh ambil jalan yang betul. Sebab laknat ni, dunia tu dia kata mal'un, dunia ni terlaknat. Laknat ni berlaku dekat tipu daya dunia tu saja, bukannya dekat kenikmatan dan kelazatan dunia. Laknat ni berlaku dekat tipu daya dunia, bukannya dekat kenikmatan dan kelazatan dunia. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi pun dia tanawalu, dia ambil juga kenikmatan dan kelazatan dunia. Contohlah kita kata macam apa, kenikmatan dunia, apa kahwin contoh. Jadi Nabi pun kahwin juga, jadi tak ada pelik lah. Tapi kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bila mana seorang tu dia kahwin tapi isteri dia tu telah melalaikan dia daripada Allah SWT, dia tu faham daripada situ. Jadi
Apa yang dekat dunia ni semua kena laknat kecuali zikrullah dan apa yang mengiringi zikrullah, orang alim dan orang yang belajar. Sebab apa letak alim dan belajar? Sebab dengan ilmu yang manfaat tu dia boleh tahu maksud daripada dunia tu. Itu je. Jadi alhamdulillah lah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Taala. Allah Taala pilih kita lagi untuk kita belajar dan boleh amal. Kalau orang tak belajar, dia tak tahu mana cara nak ambil intifak pada dunia, lepas tu dia yuktaru, dia tertipu. Babun min. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Isma'il bin Khalid qala hadatsana Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Mustawrid akha Bani Fihr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil jam falyanzur bimadha yarji'. Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih wa Isma'il bin Abi Khalid yukna Aba Abdullah wa walid Qais Abu Hazim ismuhu Abd ibn Auf wa huwa min as-sahabah. Okey, aku dengar Rasulullah bersabda, tidaklah dekat dunia ni pada akhirat kecuali seumpama apa ni? Ambil satu jari, cucuk dekat laut, lepas tu tengoklah dengan apa yang lebih itu. Air dekat jari itu yang sikit itu dunia, yang laut lagi banyak tu itulah akhirat. Jadi Allah Taala nak bagi tahu kat sini, dunia dengan akhirat tu, dunia tu macam yang lebih satu jari cucuk kat laut, lepas tu angkat tu air titik, 2 titik, 3 titik yang dekat jari itu. Yang lagi banyak-banyaknya itulah akhirat. Dekat mana tu? Min na'imiha wa zamaniha. Daripada kenikmatan akhirat dan masa-masa akhirat. Kalau kita cucuk macam ni, kenikmatan kat dunia ni macam ni, sikit dekat jari tu. Kenikmatan kat akhirat tu macam laut. Jadi takkan kita nak tinggal kenikmatan yang macam laut untuk ambil kenikmatan yang macam dekat air kat jari ni. Sayanglah sangat. Ataupun wa zamaniha, ataupun zaman. Waktu dekat dunia ni lebih kurang macam satu dekat jari ni, air kat jari ni. Waktu dekat akhirat tu macam laut. Jadi takkanlah kita nak intifak, kita nak habiskan waktu kita ni dekat zaman, dekat dunia ni dengan sia-sia. Macam air sikit je. Sedangkan dekat akhirat nanti zaman dia tu macam air, macam laut tu, banyak sungguh. Memang abadan abada. Sayang sungguh. Babu maja'a anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bab sesungguhnya dunia tu ialah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wa fil ba' an Abdullah ibn Amr qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih. Hadis Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Rasulullah bersabda, dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maksud dia apa? Dunia ni macam penjara dah bagi orang mukmin. Apa tu? Minas syahwat, tak boleh ikut syahwat-syahwat yang haram. Lepas tu ada makruhat, ada benda-benda yang dibenci. Mukallaf bi fi'li ta'ah, kena paksa dengan buat perkara-perkara yang taat. Macam penjara dah, macam mana dalam penjara kan, tak bebas mana, kena buat macam tu. Macam tu dia orang mukmin kat dunia, kena buat ketaatan, kena ada garisan-garisan benda haram yang tak boleh nak buat. Cuma dia fa iza mata istaraha min haza, bila dia mati dia akan berehat daripada ni, dia akan masuk syurga pula. Dan syurga bagi orang kafir. Jadi orang kafir ni bila mana dia tak ada law, dia tak ada undang-undang, jadi dunia ni seolah-olah syurga bagi orang kafir. Macam-macam dia ikut apa dia nak buat, dia akan buat macam binatang tu. Tapi bila mana dia akan mati dah tak ada manfaat dah. Dah jadi macam penjara dah, neraka tu. Nauzubillah min zalik. Babu ma jaa mathalud dunya mithlu 40 nafar. Bab pada perumpamaan dunia tu ialah seperti 4 orang, 4 golongan. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Ubadah ibn Muslim qala hadatsana Yunus ibn Khabbab an Sa'id al-Ta'i Abi Bakhtari annahu qala hadatsani Abu Kabsha al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasa uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditha fafazuhu qala ma naqasa malu 'abdi min sadaqah wa la zulima 'abdu mazlama fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu azza
wala fataha 'abdun baba mas'alah illa fataha Allahu alaihi baba faqr aw kalimah nahwaha wa uhaddithukum haditha fahfazuhu qala innama ad-dunya li arba'ati nafar 'abdin razaqahu Allahu mala wa ilma fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillah fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil wa 'abdin razaqahu Allahu ilma wa lam yarzuqhu mala fa huwa sadiqun niyyah yaqul law anna li mala la amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa wa 'abdin razaqahu Allahu mala wa lam yarzuqhu ilma fa huwa يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيتي فوزرهما سواء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Bab pada perumpamaan dunia ni seumpama 4 golongan, 4 orang. Dengar Rasulullah SAW bersabda apa? 3 yang aku nak sumpah ke atas kamu. Okey. Aku sumpah ke atas kamu 3 ni dan aku ceritakan kepada kamu. Fahfazuhu, maka hendaklah kamu hafal. Ini 3 ni dengan elok hafal. Apa? Qala Rasulullah kata apa? Tidak kuranglah harta seseorang dari sebab bersedekah. Itu. Sedekah tak akan menyebabkan harta seorang itu kurang. Wala zulima 'abdu mazlamah fasabara. Tidaklah seorang lelaki yang kena zalim tapi dia sabar kecuali Allah Taala akan zadahullahu izzah. Allah Taala akan tambahkan kemuliaannya. Seorang lelaki yang kena zalim tapi dia sabar, Allah Taala akan tambah kemuliaan dia. Lepas tu yang nombor 3 pula, tidaklah seorang hamba yang dia buka pintu meminta-minta kecuali Allah Taala akan buka kepada dia pintu kemiskinan. Atau macam tu juga. 3 ni. So, harta tak akan kurang dari sebab sedekah. Betul, Nabi Suhafa, so ingat semua ni. Seorang yang kena zalim tapi dia sabar, Allah Ta'ala akan tambah kemuliaan dia. Macam kalau kita je kena zalim, contoh rakyat kena zalim, sabar, Allah Ta'ala akan tambah izzah kemuliaan rakyat tu. Wala fataha 'abd. Tidak seorang tu kalau dia ni meminta, dia buka pintu meminta, maksudnya dia minta sana minta sini, kecuali Allah Ta'ala akan buka pada dia pintu kefakiran. Rupanya minta ni tak menyebabkan seorang tu jadi lagi kaya, tapi seorang tu jadi lagi miskin. Jangan nak cerita dekat peminta sedekah, marah dia orang tu. Wa uhaddithukum hadisa, dan aku nak cerita kamu lagi cerita fahfazuhu, kamu hafal lagi ni. Ini nombor 2 pula. Apa? Dunia ni ialah bagi 4 golongan, 4 orang. Nombor 1 apa? Seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi dia rezeki dan ilmu. Allah Ta'ala bagi dia kaya dan Allah Ta'ala bagi dia ilmu, pandai. Lepas tu dia ni, dia takut kepada Allah Ta'ala dan dia hubung silaturahim. Dan dia tahu bagi Allah Ta'ala tu ada hak pada harta dia, pada ilmu dia, ada hak pada Allah Ta'ala. Dia ni yang paling afdal. Nombor 1 yang paling afdal. Seorang yang alim dan kaya tapi dia takut Allah Ta'ala dan dia hubung silaturahim dan dia tahu hak-hak Allah Ta'ala pada dia. Dia ni yang nombor 1. Dia sampaikan ilmu dia, lepas tu, dan harta dia pun dia sampaikan, dia sedekah, ikutlah. Yang nombor 2 pula, seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu, pengetahuan, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia harta, miskin. Tapi dia ni sadiqun niyyah, dia ni niat dia benar. Dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala bagi aku harta, aku akan beramal macam dia tu. Yang nombor 1 tadi itu. Maka yang orang nombor 2 ni, dia dengan niat dia tu sama saja. Maksud dia boleh pahala juga. Macam mana orang nombor 1 boleh pahala sedekah dan boleh pahala amal mengajar, orang nombor 2 ni pun macam tu juga. Dia mengajar boleh pahala, dia nak sedekah, dia tak ada duit tapi niat dia betul, dia boleh pahala sedekah dah, super dah. Yang orang nombor 3 pula, hamba Allah Ta'ala bagi dia harta tapi Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu, jahil. Duit banyak tapi ilmu tak ada. Lepas tu dia ni dia menggunakan harta dia ni dengan tanpa ilmu dan dia tak takut Tuhan dia. Dan dia tak hubung silaturahim dan dia tidak tahu hak-hak Allah yang pada dia. Ini seburuk-buruk manazil, seburuk-buruk golongan. Yang nombor 4 bawah sekali. Allah Ta'ala bagi dia kaya tapi Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu agama. Lepas tu dia pun guna duit tu ikut rasa dia, guna untuk syahwat nafsu dia.
Dia tak hubung silaturahim, dia tak tahu hak-hak yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia. Ini yang paling buruk. Lepas tu yang nombor ni pula, seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi dia harta, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu. Allah Ta'ala tak bagi dia harta dan Allah Ta'ala tak bagi ilmu. Dua-dua tak ada. Pandai pun tak pandai, miskin pun miskin. Lepas tu dia ni kata lagi, kalaulah Allah Ta'ala bagi aku harta, aku nak beramal macam orang yang nombor 3 tadi itu. Maka dia ni dengan niat dia tu super saja. Seorang ni Allah Ta'ala tak bagi dia harta dan Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu. Lepas tu dalam hati dia azam apa? Kalau Allah Ta'ala nak bagi dia harta, dia akan nak buat macam orang yang tak ada ilmu guna harta tu. Maksudnya guna arah ke arah maksiat apa semua tu. Lepas tu fawizruhuma sawa. Maka dia ni pun dapat dosa super habis-habis. Dia tak buat lagi tapi dia dah dapat dosa dah. Sama juga. Okey, dekat masalah sini ni kita kena ada sikit tu. Fawizruhuma sawa. Dosa dia tu sama. Dekat sini ni kita kena ingat masalah dalam hati ni. Okey, contoh Allah Ta'ala kalau bagi aku harta, aku nak buat macam tu. Contoh macam tadi tengok apa orang Cina boleh enjoy apa semua kan. Aku nak macam orang Cina tu juga. Lepas tu hadis kata dia ni dosa super macam buat dah, padahal tak buat lagi. Dia baru dalam hati baru. Okey, kita ingat. Dalam hati ni dia ada masalah hati ni, dia ada hajis, khatir, hadisun nafs, ham, azab. Tapi kadang-kadang niat tak dapat. Tapi kan Ustaz, bila buat kan pernah ada satu apa, kita baru niat tak buat, kalau nusukkan dia tak baik tak dapat lagi. Kalau yang baik dapat dah. Dapat mana? Sikit-sikit. Hadis tu okay. Hadis ni dia beritahu apa? Seorang bila dia tengok orang kaya lain yang tak ada ilmu buat kerosakan, buat dosa, lepas tu dia pun dalam hati kata kalau aku pun nak, kalau Allah Ta'ala bagi aku kaya, aku pun nak buat macam ni juga. Lepas tu Allah Ta'ala hadis kata apa? Dia ni pun berdosa juga. Buat tak buat lagi. Okey. Dekat sini ni masalah dalam hati ni, dia ada perbahasan sikit. Okey. Dia dalam hati ni dia ada lebih kurang ada 5. Hajis, khatir, hadisun nafs, hamun, azmun. Ham, azab. Okey. Dalam surah Baqarah ayat 286. Surah Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Last kali itu. 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat dah. Yang itulah amanah Rasul tu kan. Okey, surah Baqarah ayat 286. Okey. Surah Baqarah ni dia kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati satu jiwa kecuali sekadar apa yang dia mampu. Terjemah mudah-mudah. Allah Ta'ala tak memberati satu jiwa illa wus'aha, kecuali sekadar apa yang dia mampu. Okey. Lepas tu hadis ni bagi tahu apa? Seorang bila dia tengok orang lain yang ada harta buat dosa, lepas tu dia pun azab. Kalau aku Allah Ta'ala bagi harta, aku pun nak buat dosa macam dia ni buat juga. Orang yang azab macam tu dah dapat dosa dah. Hadis bagi tahu macam tu. Jadi dekat sini ni Quran bagi tahu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberati seorang hamba kecuali sekadar apa yang dia mampu. Okey, benda-benda dalam hati ni kita tak boleh nak jaga dah. Kalau dia main nak buat macam mana, dia berkenan macam tu lah. Contoh kan. Jadi masalah dalam hati ni dia ada hajis, khatir, hadithun nafs, hamun, azmun. Okey. Hajis ni apa ni? Terlintas. Lalu. Apa? Lintas. Lintasan. Okey. Hajis ni
terlintas, lalu sekali macam tu. Kita tengok betul terlintas, aku nak buat macam tu. Lepas tu khatir. Khatir ni dia bawah sikit. Dia ada lintasan hati. Dia jenis-jenis melintas juga tapi dia bawah sikit. Khatir, nombor 2 tu. Lintasan hati. Contoh macam kita tengok orang main main bola. Aku pun rasa nak main bola juga. Tu kan lintasan hati kan. Tu. Nombor 1 tu hajiz, lintasan. Kita terjemah terlintas lah, mudah sikit. Ada ter. Khatir ni lintasan hati. Dia tak ada ter, dia lintasan. Lepas tu hadisun nafs. Yang nombor 3 ni hadisun nafs. Hadisun nafs ni mesyuarat dengan hati, bercakap dengan diri. Hadis ni bercakap, nafs ni diri. Aku nak main ke tak? Dia mesyuarat dengan hati tu, mesyuarat dengan diri. Hadisun nafs. Lepas tu nombor 4 hamun. Hamun ni cita-cita. Aku nak pergi main bola lah. Hamun, cita-cita. Nombor 5 azmun. Nombor 5 azam. Aku memang akan azam terus, tekad hati nak main bola. Jadi masalah hati ni dia keluar 5 yang kalau untuk buat benda dosa, kalau nak buat jahat, untuk 5 ni kalau baru 4 ni tak jadi lagi tau. Azam saja dah baru jadi. Tu. Seorang tu dia niat nak buat jahat. Contohlah kan, nak apa? Ikutlah nak buat jahat, nak curi kan. Kalau setakat baru terasa tengok bank, baru lepas tu khatir, baru dah bersyarat, aku ni nak buat macam cerita tu, Italian job tuan, rompak bank. Lepas tu baru cita-cita, tak apa lagi. Tapi bila dia dah azam, dia dah azam nak mencuri, baru jadi berdosa. Kalau setakat 4 tu, tak berdosa lagi. Sebab 4 ni masuk bawah ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberati seseorang kecuali apa yang dia mampu. Ni masalah hati kot. Mana seorang tu boleh nak jaga? Lintasan tu dia tak boleh nak tolak. Tapi dekat sini ni dia boleh lagi jaga. Jadi bila boleh jaga, dia boleh tak nak azam. Bila seorang tu azam untuk buat jahat, dah kira jahat dah. Macam tu juga hadis ni. Seorang tu bila dia tengok orang kaya buat dosa, lepas tu kalau Allah Ta'ala bagi aku kaya, aku akan buat macam tu. Dia azam. Barulah dosa dia punya apa, azam dia tu menyebabkan dia dah dapat dosa macam dia dah buat dah. Sedangkan dia tak buat lagi. Alhamdulillah, insya-Allah nampak sini. Okay. Ada apa-apa soalan kat sini? Kita ingatkan kalau macam tu tak apa. Sebab selama ni kita belajar kan. Bila kata terlintas tak buat. Dia terlintas untuk 4 ni saja. Masalah nak buat dosa. Sekarang Ustaz dah terangkan. Pasal kita masuk semua dah dapat dosa lah. Yang azam ni ada tak kira. Azam ni memang dah kira macam buat dah. Tapi kalau untuk benda baik pula, kalau kita baru duduk macam mesyuarat dalam hati pun dah dapat dah benda baik. Ada special case pula benda baik tu. Itu yang orang kata kalau niat lagi tak jadi. Niat yang jenis mana tu? Kalau niat yang jenis macam ni, sungguh tak berdosa. Tapi kalau niat yang jenis azam ni, dah kira berdosa dah. Sampai yang kelima berdosa. Okay, insya-Allah tak ada lah soalan lah. Dia alhamdulillah lah. Kita dah bila dekat kitab Zuhud ni macam tu lah tempat yang kita intifak, kita ambil manfaat tu, kita ambil manfaat lah, betulkan hati kita balik apa semua tu kan. Dan kita amal dan kita insya-Allah kita sampaikan kepada orang yang tak ada dalam majlis ni. Jadi kita apa yang baik pada Allah Taala, yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.